Selamat sejahtera kepada semua yang menonton video tutorial ini. Nama saya Priyadarshini Anak Perempuan Raja bernombor metrik 278923. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kos kenegaraan Malaysia SADN 1033-C iaitu Dr. Amirul Ashraf bin Sairan. Melalui video ini, saya akan menerangkan serba sedikit maklumat mengenai bab 7 kenegaraan Malaysia yang bertajuk Reaksi, Cabaran dan Halangan Penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan tentang pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Idea pembentukan Malaysia telah pun dikemukakan sejak awal abad ke-19. Cadangan pertama dikemukakan pada tahun 1887 oleh Lord Brassey, iaitu pengarah syarikat Borneo Utara. Beliau mencadangkan agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah atau Borneo Utara dengan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Pada tahun 1948 pula, Sir Malcolm MacDonald yang merupakan Governor Jeneral Asia Tenggara 1948 dan hingga 1952 mencadangkan supaya Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. Pada tahun 1956, Dato' Onn Jaafar mencadangkan akan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia kerana menurut beliau pada suatu masa nanti British akan menggabungkan negeri Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, terdapat juga cadangan daripada pemimpin Singapura iaitu Lim Yew Hock diikuti oleh David Marshall pada tahun 1955 dan kemudiannya oleh Lee Kuan Yew pada tahun 1959. Lee Kuan Yew telah mendesak British supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja. Idea ini ditentang oleh Tunku Abdul Rahman kerana akan berlaku ketidakseimbangan penduduk. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah mempersetujui gagasan Malaysia dan mencadangkan pembentukannya dalam Majlis Makan Tengah Hari Anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi, Singapura. Beliau menyuarakan harapannya supaya negara Malaysia dapat dibentuk bagi menjamin satu kedudukan politik yang lebih kukuh dan disegani di rantau ini. Dengan ini, kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dapat diwujudkan. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Cadangan pembentukan Malaysia yang diumumkan oleh Tunku Abdul Rahman di Singapura telah menimbulkan pelbagai reaksi di dalam negeri dan di kalangan luar negara. Reaksi dalam negeri terlibat negeri Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak, manakala bagi reaksi negara luar pula melibatkan negara Filipina dan Indonesia. Reaksi dalam negeri, pada keseluruhannya, rakyat Persekutuan Tanah Melayu melihat Persekutuan Malaysia sebagai usaha murni untuk membantu dan memimpin negeri-negeri anggota. Pengalaman Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang telah merdeka menjadi aset yang boleh digunakan untuk memajukan Malaysia yang akan ditubuhkan. Kebanyakannya, parti politik Persekutuan Tanah Melayu menyokong idea ini, tetapi terdapat perbezaan pendapat tentang pelaksanaannya. Contohnya, Parti Islam Setanah Melayu PAS dan Barisan Sosialis meminta supaya idea ini dirundingkan terlebih dahulu dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu, manakala UMNO mempersetujui penggabungan dengan Sarawak, Sabah dan Brunei tanpa Singapura. Sejak tahun 1950-an lagi, Singapura berhasrat bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Lee Kuan Yew dan partinya iaitu PAP menyokong usaha ini kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat dan beliau sendiri ingin mempertahankan kedudukannya.
Menjelang bulan Disember 1961, Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan usul penggabungan ini. Parti Pembangkang Singapura yang terbesar iaitu Barisan Sosialis menentang idea ini dan mengatakan bahawa pembentukan Malaysia merupakan satu penjajahan bentuk baru. Mereka menuntut agar pandangan rakyat Singapura diperoleh terlebih dahulu sebelum menyertai gabungan ini. Bagi negeri Brunei pula, pada dasarnya Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia pada peringkat awalnya dan beliau telah membentuk sebuah suruhanjaya bagi meninjau pendapat rakyat Brunei. Namun, Parti Rakyat Brunei PRB di bawah pimpinan AM Azahari menentang gagasan Malaysia kerana matlamat parti ini adalah untuk menubuhkan Persekutuan Borneo iaitu Kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak, Sabah dan Brunei. Anggota PRB menganggap gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme. AM Azahari telah melancarkan pemberontakan di bawah Pasukan Tentera Nasionalis Kalimantan Utara TNKU yang ditubuhkan di beberapa buah bandar di Sarawak, Sabah dan Brunei. Pemberontakan ini dilancarkan apabila Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei dan Sultan Brunei menangguhkan keputusan tentang gagasan Malaysia. Bagi negeri Sarawak pula, terdapat dua buah parti politik iaitu Parti Bersatu Rakyat Sarawak atau Sarawak United People's Party SUPP dan Parti Negara Sarawak PANAS. Semua parti menentang pada peringkat awal kerana mereka inginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Pada peringkat akhir, semua parti menyokong kecuali SUPP. PANAS, SNAP, Berjasa, SCA dan Pesaka membentuk Parti Perikatan Sarawak. Parti Perikatan Sarawak menyokong idea Malaysia serta menyekat pengaruh SUPP. Beliau merupakan pemimpin SUPP, Ong Ki Hui. Manakala, beliau adalah Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, pemimpin PANAS. Bagi negeri Sabah pula, pengumuman Tunku Abdul Rahman tentang gagasan Malaysia telah melahirkan beberapa buah parti politik. Kesemua parti di Sabah akhirnya menyokong. Mereka bersatu membentuk Parti Perikatan Sabah yang mengemukakan Perkara 20 dan dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia yang baharu. Kuasa yang diperuntukkan untuk Sabah dan Sarawak dikenali sebagai hak wilayah asingan. Perkara penting yang disentuh dalam hak wilayah asingan ialah ketua negeri, bahasa kebangsaan, agama Islam, kedudukan istimewa, penduduk asal negeri dan hal ehwal imigresen, kerakyatan, peruntukan kewangan dan pelajaran. Ini merupakan isu-isu yang dikemukakan oleh parti-parti politik yang terdapat di negeri Sabah dan Sarawak. Yang pertama, SUPP, bimbang Sarawak dan Sabah akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, Pesaka, SNAP dan UNCO, di mana orang bukan Melayu dan kaum peribumi bimbang mereka akan kehilangan identiti dan dikuasai oleh orang Melayu. Tiga, PANAS, Berjasa dan USNO membangkitkan isu kemajuan ekonomi dan sosial. Yang keempat, semua parti politik di Sarawak dan Sabah kecuali Berjasa
inginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Reaksi negara luar. Pembentukan Malaysia mendapat tentangan yang hebat daripada dua buah negara, iaitu Filipina dan Indonesia. Hal yang dipertikaikan kedua-dua buah negara ini melibatkan kedudukan geografi, sumber asli dan juga perancangan tersendiri mereka. Seterusnya, hal ini menyebabkan Filipina membantah kewujudan Malaysia dan Indonesia pula cuba menghalang pembentukan Malaysia. Bagi negara Filipina, isu yang disentuh oleh Presiden Macapagal selaku Presiden Filipina ketika itu ialah pendakwaan bahawa Sabah ialah sebahagian daripada milik negaranya. Sekiranya pembentukan Malaysia diteruskan, maka proses tuntutan hak milik Filipina terhadap Sabah akan terganggu dan lebih sulit. Walaupun setelah pungutan suara telah dibuat oleh Suruhanjaya Kobolt dan ternyata majoriti rakyat wilayah Sabah sendiri memilih untuk menyertai Malaysia, kerajaan Filipina terus membantah keputusan itu. Seterusnya, tindakan drastik yang diambil oleh Filipina sebagai bantahan keputusan tersebut ialah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Bagi negara Indonesia, Indonesia merupakan negara yang terdekat dengan tanah Melayu mengikut kedudukan geografi. Namun pembentukan Malaysia dibantah sekeras-kerasnya oleh kerajaan pada ketika itu. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas apabila Presiden Soekarno selaku Presiden Indonesia ketika itu yang mana beliau telah mengumumkan dasar konfrontasinya pada 20 Januari 1963 dengan slogan Ganyang Malaysia. Presiden Soekarno telah menyatakan sebab konfrontasinya bahawa protes tersebut adalah kerana tanah Melayu membelakangkan Indonesia semasa penubuhan Malaysia. Tambahan lagi, bagi pihak pentadbiran Indonesia, pembentukan Malaysia mengancam idea pembentukan Empayar Indonesia Raya. Pembantahan terhadap pembentukan Malaysia naik kepada satu tahap yang lebih tinggi apabila Presiden Soekarno mengarahkan penghantaran tentera Indonesia untuk memasuki sempadan Sabah dan Sarawak. Seterusnya, tentera Indonesia mendarat di pantai barat Johor supaya pengintipan terhadap perkembangan pembentukan Malaysia dapat dilakukan. Namun, tindakan ini dapat dihalang sehingga perancangan Presiden Soekarno itu menjadi semakin lemah dan akhirnya gagal. Cabaran dan halangan dalam pembentukan Malaysia. Yang pertama, Singapura memasuki Malaysia. Yang kedua, Sabah dan Sarawak tidak menyertai Malaysia. Yang ketiga, tentangan daripada negara Brunei. Yang keempat, tentangan daripada Filipina. Dan yang kelima, penentangan daripada Indonesia. Singapura memasuki Malaysia. Permintaan Singapura turut sertai dalam Persekutuan Tanah Melayu tidak mendapat sambutan daripada Kerajaan Perikatan. Melihat perkembangan politik Singapura, iaitu golongan kiri telah bertambah kuat pengaruhnya dan Parti Tindakan Rakyat yang diketuai oleh Lee Kuan Yew telah bertambah merosot kedudukannya, maka Kerajaan Tanah Melayu berasa khawatir kalau keadaan yang sedemikian dibiarkan, maka golongan kiri termasuk komunis mungkin dapat berkuasa di Singapura. Kerajaan British telah merancang bahawa pada pertengahan tahun 1963, Perlembagaan Singapura akan dipinda untuk membolehkan Singapura menjadi sebuah negara merdeka dalam satu pilihan raya yang akan diadakan. Bagi Kerajaan Tanah Melayu, kalau pilihan raya diadakan di Singapura pada pertengahan tahun 1963, maka besar kemungkinan golongan kiri di Singapura akan dapat mengalahkan Parti Tindakan Rakyat
dan berkuasa di pulau itu. Keadaan sedemikian akan merumitkan kedudukan tanah Melayu yang mempunyai hubungan yang luas dengan Singapura baik dari segi politik ataupun ekonomi. Kalau wujud satu kerajaan yang mirip ke kiri Singapura, maka gerakan komunis di tanah Melayu mungkin mendapat sokongan dari Singapura. Ini akan menambahkan masalah kerajaan tanah Melayu. Yang kedua, Sabah dan Sarawak tidak menyertai Malaysia. Pemimpin-pemimpin di kedua-dua negeri ini membentuk Barisan Bersatu pada 9 Julai 1961 bagi menentang gagasan Malaysia. Mereka takut kedudukan politik mereka terjejas. Mereka juga bimbang kepribadian negeri masing-masing akan hilang. Golongan peniaga Cina pula bimbang kuasa ekonomi akan dirampas oleh tanah Melayu dan Singapura. Selain itu, mereka juga berpendapat Sabah dan Sarawak perlu diberi kemerdekaan dahulu sebelum menyertai Malaysia. Kaum Bumiputera iaitu golongan bukan Islam turut menentang gagasan Malaysia. Bantahan mereka disuarakan melalui Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu UNCO dan sebagainya. Pemimpin di kedua-dua negeri menganggap gagasan Malaysia merupakan satu hela untuk meluaskan kuasa tanah Melayu dan menggantikan penjajahan British. Yang ketiga, tentangan daripada Brunei. Semasa Suruhanjaya Kobod menjalankan tugasnya di Sabah dan Sarawak, Kerajaan Brunei juga telah mengadakan satu tinjauan tentang sikap penduduk Brunei terhadap gagasan Malaysia. Adalah difahamkan bahawa sebahagian besar penduduk Brunei tidak bersetuju Brunei menganggotai Malaysia. Sikap orang Brunei ini boleh dikatakan akibat pengaruh Parti Rakyat Brunei, PRB. Parti Rakyat Brunei, PRB yang dipimpin oleh AM Azahari menentang gagasan ini kerana Brunei akan menjadi jajahan Malaysia. Beliau mahukan Brunei merdeka dahulu sebelum menyertai Malaysia. Beliau juga merancang menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak menjadi Persekutuan Borneo Utara di bawah pimpinan Sultan Brunei. Parti Rakyat Brunei, PRB dan golongan lain juga khawatir kalau penyertaan Brunei dalam Malaysia akan menyebabkan Brunei kehilangan sebahagian besar kekayaannya. Yang ketiga, tentangan daripada Filipina. Apabila Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, MSCC dan Suruhanjaya Kobod menunjukkan sokongan kepada penubuhan Malaysia, Filipina telah menuntut hak ke atas Sabah bagi waris Sultan Sulu pada 22 Jun 1962. Kerajaan British tidak melayan tuntutan tersebut dan enggan mengakui kedaulatan Filipina ke atas Sabah. Kerajaan Filipina juga mengemukakan tuntutan yang sama kepada tanah Melayu tetapi ditolak. Malaysia tidak menerima tuntutan Filipina ini kerana Malaysia tidak pernah menyalahi apa-apa syarat pun sebagaimana yang terkandung dalam surat perjanjian antara Sultan Sulu dan Ban Won Auerbach pada tahun 1878. Rakyat Sabah juga telah bersetuju membuat keputusan untuk menyertai Malaysia. Akhirnya, Filipina juga mengiktiraf Persekutuan Malaysia pada Jun 1966. Yang kelima, penentangan daripada Indonesia. Pada mulanya, Indonesia mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Namun, Parti Komunis Indonesia, PKI, di bawah DN Aidit, menyifatkan ia merupakan satu penjajahan baru yang mengancam Indonesia. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio mengumumkan dasar konfrontasi terhadap gagasan Malaysia. Konfrontasi adalah satu dasar tentangan yang dibuat oleh Indonesia terhadap rancangan Malaysia baik dari segi ekonomi atau kemasyarakatan. Pada peringkat awalnya, Indonesia mengatakan ia tidak akan melancarkan konfrontasi tentera. Tentangan daripada Indonesia ini akhirnya meluas hingga timbul pertentangan tentera di antara Indonesia dengan tanah Melayu dan kemudiannya terhadap Malaysia. Pada masa itu, British turut serta mempertahankan tanah Melayu
dan juga wilayah-wilayah British di Borneo dan Singapura. Kemudian Indonesia bersetuju meminta Suruhanjaya PBB bagi meninjau semula pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai Malaysia. Laporan PBB menunjukkan rakyat Sabah dan Sarawak menyokong Malaysia, tetapi Indonesia enggan mengakui. Pembentukan Malaysia. Satu kata sepakat dicapai oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman dan Harold Macmillan, Perdana Menteri British, untuk mengadakan rundingan di London. Rundingan telah berlangsung selama 2 minggu. Pada Julai 1963, satu perjanjian penting telah ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pada 31 Ogos 1963, satu persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia. Walau bagaimanapun, penubuhan Malaysia yang dirancang pada tarikh tersebut terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha Bangsa-Bangsa Bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September 1963. Pada 16 September 1963, upacara pengisytiharan Malaysia telah diadakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut telah dihadiri oleh SPB yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sarawak dan Sabah. Pengisytiharan ini juga turut dihadiri oleh anggota Kabinet, diplomat asing di Kuala Lumpur serta jemputan khas. Sekian, terima kasih.